وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمام الشافعي وخصوصا إلى الإمام النووي وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada hadis yang ke-21. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Doa ketika melihat kepada seteru. Jadi dalam Islam ni kita faham kata bukan kata makan, minum, tidur, mengaji. Dalam Islam juga dia kena ada berperang. Bila siapa masuk agama suruh perang, kita perang. Agama suruh kita berbaik, kita berbaik. Agama suruh gapo? Kita rehat, kita rehat. Agama suruh kita bekerja, kita bekerja. Maksud kata kita turut ke semua perintah agama. Jadi Nabi SAW juga dia berjihad, pergi berperang di a'la'i kalimatillah, bagi nak meninggikan agama Allah. Bukan kerana duit, harta rampasan perang, nama, pakat, dah. Lepas tu kita hak nak bawa agama Allah Ta'ala, hak ni hak kita agak kita kata kurang. Ni kita duduk mengaji bawa agama dah. Orang duduk jihad kau gapo bawa agama dah. Cuma keikhlasan setara mana betul-betul membulatkan hati kita kerana nak bawa agama Allah Ta'ala. Itu lagi ya. Baik, lagu mana bila kita bertemu pada seteru kita ni, bukan nak balas, nak baca sama-sama Islam ni. Tak boleh nak baca doa, nak baca sama-sama kita. Ni nak baca sama-sama kita. Bukan Islam aja. Islam aja memaafkan. Ni betul-betul ni adu Allah ni, seteru Allah, musuh Allah. Surah akad pedang. Baru pandai nak baca doa, baru pandai nak berasak kerih. Ni nak baca sama-sama kita nak berasak kerih. Itu orang tak kena agama. An Anas radhiyallahu an qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin falukiyal adu fasami'tuhu yaqulu ya maliki yaumiddin. Dengan mulai tu ayat tu, ya maliki yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in.
falaqad ra'aitu rijalu tusra'u tadribuhal malaikatu min baina aydiha wa min khalfiha. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu peperangan diperas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu seteru. Tak bertemu seteru. Maka aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi doa apa? Ya maliki yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kalau na'budu wa iyyaka nasta'in tu kita dah baca dalam solat. Nak kata kita saat itu mesti berjemaah ke? Na'budu, kami sembah, wa iyyaka nasta'in, duk memohon kepada Allah. Wahai Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Malik. Tu nak ayat kata kekuasaan dah tu. Ya Malik yaumiddin. Kepadamu ku sembah dan kepadamu ku memohon. Jadi tak kalau Sayyidina Anas dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ya Malik yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, maka aku melihat beberapa lelaki jatuh. Lelaki mana ni? Lelaki daripada pihak seteru musuh jatuh. Legung jatuh tiba-tiba. Oh, pelik gitu. Katanya Sayyidina Anas, apa jatuh tu? Memukul akhir mereka adu lelaki saat ni oleh malaikat dari hadapan mereka dan dari belakang mereka. Mereka mari turun. Tentera tu tak. Sebab tu tentera Badar bilangan tak ramai pun boleh mengalahkan bilangan yang ramai. Kenapa? Kerana tentera tu boleh. Sesat situ. Jadi kita ni tak ada nasihat jatuh berapa dah. Lepas tu nak bawa agama Tuhan dengan lagu mana? Pergi ke rumah ni. Dia kata, Assalamualaikum, mari berjemaah, mari mengaji. Oh tu lah kita sekarang ni. Tapi tak ada suruh orang, kita dulu pun tak dapat lagi. Ni kumpulan mubalik, orang-orang tabligh, bapak tabligh ni, masya-Allah. Tak mana ada orang nak pergi ke dalam hutan, makan minum tak tahu lagu mana, air pakaian mana, tak apalah. Jalan dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sugi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, celok minyak wangi-wangi. Tapi kadang-kadang ada hak tak kemas pakaian, tak kena kemah lah, kemah biar nampak izzah Islam sat ni. Nampak selekeh tak boleh juga. Beri tunjukkan mereka ni ajaran Islam sebenarnya bagaimana. Kamal Maulana Hussein dak cerita ada seorang Maulana di Pakistan, ada ke di India. Maulana Zakaria ke Maulana mana? Dia ni orang kaya. Nak kata nak cerita tentang nak bawa Islam ni. Dia orang kaya. Jadi lagu mana you nak suruh ke petani-petani nak suruh ke agama Islam tadi dengan cara tain puak-puak petani, orang-orang duk kerja ni rehat, dia panggil makan. Dia belanja makan. Masya-Allah. Dia belanja makan, dia cerita tentang Islam ni. Duit apa habis. Sehingga ke orang saat ni dia panas telinga, tak si nak dengar agama, rela tak si nak berhenti makan, tak si kata tak apalah, mau tak si berhenti makan, mau tak si nak makan, sekarang dengar mudah ceramah. Padahal makan free, kita nak makan free dengan dia macam tak apalah. Allah kau boleh makan tak apa dah. Tak si. Hingga Maulana ni begitu sekali dia nak terangkan agama kepada masyarakat ni. Dia selok kain dia saat ni akak kain sising. Kalau kita kat seluar, kat sising seluar saat ni turun pas dalam sawah. Duduk ikut orang saat ni, duduk cerita tentang agama. Kita nak lahirkan hak jenis lagu tu lah. Nak lahirkan. Bukan mengautkan kekuasaan duit je lah. Tapi kan orang ni pun tak apa ikhlas lagi. Susah lah. Doa buat berlindung anak-anak dan selainnya. Ada orang mari minta kita baca doa pelindung sikit ke. Lagu mana kita nak beri doa, nak beri minta berlindung.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain a'udzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa ammah wa min kulli ainin lammah wa yaqulu inna abakuma kana yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq sallallahu alaihim ajma'ina wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita sebut dah Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat berlindung Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan kata apa? A'udzukuma, aku memperlindungkan kamu berdua. Aku memperlindungkan kamu berdua bi kalimatillahi tammati, dengan kalimah Allah Taala yang sempurna. Wa min kulli syaitani wa hamah, dan daripada syaitan dan binatang berbisa. Wa min kulli ainil lamah, dan dari setiap mata yang mencela. Dok tengok kau kat aib orang dan sebagainya. Kita minta berlindung gitulah. Jadi kalau orang minta kita berdoa ke dia, kita pun kata a'udzu bikalimatillahi tammati, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Anak-anak kita, kalau kita ada anak bahni pun, orang suruh tahni kau berapa kau, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati wa min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi ajar pula weh. Orang tak ada tanya, Nabi ajar. Sesungguhnya bapak kamu berdua, siapa dia? Yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Tok nenekmu dulu, bapak ni maksudnya tok nenek lah. Adalah buat berlindung dengannya. Buat berlindung dengan kalimah ni. A'udzu bikalimatillahi tammati ni. Buat berlindung dengannya dengan kalimah ini. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihim sallallahu alaihim ajma'ina wasallam. Nabi Ibrahim pun baca ni juga dulu. Jadi kita kalau kita baca gitu kok kan, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamati. Patut kita poyak kata baca inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut baca ini jugalah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kedua anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi salam alaihi wassalatu wassalam. Mana ni Nabi Ishaq daripada siapa? Sayyidatina Sarah. Nabi Ismail daripada Sayyidina Hajar. Jadi maksud katanya tu kedua-dua isteri bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat kedua-dua tu. Sayyidina Hajar pun orang hebat dengan Allah Ta'ala. Sayyidina Sarah pun orang hebat dengan Allah Ta'ala. Yang pernah kita cerita tu, pembesar Mesir tu tak boleh nak sentuh dia. Tak nak sentuh, nak usik dia, tak boleh sentuh. Kerah, seteruk sebentar. Seteruk juga minta lah mu doa. Sayyidina Sarah pun doa. Selamat pula. Lepas tu nak pergi kosek pula, nak pergi sentuh pula. Seteruk pula. Orang kalau tidak orang mulia, mana nak dapat begitu more kemuliaan tadi tu. Doa mereka yang sakit kepala dan demam atau selainnya. Sakit kepala sakit kepala pun teringat nak doa. Telepon ada je lah. Moga kita tidak ahli agama lagi, tak lekat lagi dengan doa. Jadi waktu sakit pun diajar ke doa ni ji. Cara kalau sakit kepala demam kau apa.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal awja'u kulliha wa min humma an yaqula bismillahil kabir na'udzu billahil azim min syarri irqin na'ar wa min syarri harrin nar. Ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Ada salah lagi doa dia nya. Ada doa kalau orang sakit. Tak ada sini. Tak apa, nanti kita beri. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan mereka itu puak sahabat dari penyakit sekaliannya dan dari demam. Dengan demam bahawa berdoa. Nabi ajar puak sahabat kalau sakit, kalau demam, kalau sakit kepala, ikutlah. Sakit gigi kalau kita kata ikut mana-mana sakit tadi, Nabi SAW ajarkan baca bismillahil kabir dengan nama Allah yang maha besar. Na'udzubillahil azim min syarri irqin na'arin. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala yang maha agung dari peluh yang mengalir. Ini kalau demam kok kami tak berlindung dengan Allah Ta'ala daripada peluh yang mengalir. Wa min syarri harrin nar, dari keburukan panahnya api neraka. Dan memang kalau kita demam ni disebut dalam kitab Muwatta Imam Malik, tanda disuruh kita dengan mandi. Suruh mandi. Kenapa? Kerana demam itu daripada panahnya api neraka. Panah. Jadi cara nak menghilangkan panasan itu dengan cara kita mandi. Mandi. Sebab tu kalau demam kita ambil air tak atas kepala ni, ajalah dah tu sebenarnya. Nak menghilangkan panas tadi. Tengok nota kaki di bawah, dan seeloknya bahawa membaca atas dirinya Al-Fatihah. Kalau kita diri, kita baca kau diri kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit kepala kau, demam kau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim maliki yaumiddin. Hingga akhir. Dia baca ke qul huwallahu ahad. Kalau orang minta doa, kita berdoa pun gitulah. Bismillah, baca Fatihah. Boleh jadi tak bomo kita ni dia tak bomo. Ni dia tak bomo. Tahu. Ada guna juga lah balik rumah tu. Dah. Baca ke Fatihah, lepas tu baca ke qul huwallahu ahad dan muawwizatain qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ni sama ni. Nak tidur baca hak ni juga, nak masuk rumah, nak pergi murah rezeki pun hak ni juga. Ni besar ni 3 kul ni. Orang tepek dinding ya baca tu. Tak apa dah. Ni daripada duduk tepek gambar-gambar kursi-kursi itu. Dan ditiup pada 2 tangannya seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan disapu pada sekalian tubuh. Nabi SAW buat tiap-tiap malam ni nak tidur. Jadi kita pun sama. Kalau kita sakit di badan, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binas. Sapu tu badan kita sakit mana, sapu. Nabi SAW buat tiap-tiap malam tu. Dan sewaktu sakit Nabi SAW, maka diperintahkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak cakap sakit. Nabi minta Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia Sayyidina Aisyah ni? Isteri Nabi lah. Tak. Hok orang panggil hok bikir hok darahnya Sayyidina Aisyah ya, hok lain tu Sayyid laku hok janda dak. Jadi minta Sayyidina Aisyah doa, tak ada pun tiup sapu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tiap-tiap malam tak cakap. Ada satu riwayat lain dalam kitab Al-Azkar juga. Sini kita tahu data ke. Sahabat mari minta Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, dia sakit. Maka sahabat pun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh sentuh kata mana sakit. Kata sini, sentuh. Ada baca 3 kali bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ada itu bapa mewak mari. Ada dia suruh amal ni.
Kita tengok ada dalam al-azkar pun ada. Ni 3 kali ke 7 kali bismillah, tengok balik azkar. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dia kata banyak doa. Jadi Nabi SAW ni tak bomo juga. Bahasa kita lah tu tak bomo. Bukan pelari tak bomo. Tak bomo ni orang hebat ni. Orang hok je bomo orang. Dia nyembuh kat orang. Nabi SAW. Kita ni orang balik pondok karang pun gitulah. Balik rumah orang nak gapo boleh pergi belakang orang. Tak. Nak suruh sembahyang kita boleh melek. Tak. Nak suruh gapo, nak suruh tali boleh. Selawat boleh belakang. Ya. Nampak ni. Lepas tu dia tanya nak bayar berapa ni? Ya gini. Kalau nak ikut kebayaran ni kan, tak ada lah. Mahal. Ni. Lepas tu, tak harga. Ni, nak Allah boleh lagi. Tak siapa lah pun tak apa. Tidak temu alkohol benda tu. Tak. Orang yang beri berkat pula lah. Dia tupai berkat kita. Dia mengaji dah tak 3 perkara. Nak tupai berkat oleh alim pun tak siap juga. Tak bang syurga lah weh. Alah. Sebab tu tak menali kan. Dia pergi pasar, tak dia beli barang, penuh barang dalam batu. Orang pakat bui, orang hak bui tu berkat. Kedai tu penuh, orang pakat beli belakang penuh. Orang tahu, orang berkat. Sebab tu bila kita keluar pondok jadi orang yang berkat, masyarakat pakat sanjung lah. Orang nak tupai belakang. Ni. Baik, selesai situ doa ketika menaiki kenderaan. An Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ini Ali bin Rabi'ah tengok akhir Sayyidina Ali bin Abi Talib. Utiya bidabbatin liyarkabiha. Nih gitu nih. Falamma wada'a rijlahu fi rikabi qala bismillah. Falamma stawa ala zahriha qala alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma qala alhamdulillah salasa marratin. Thumma qala Allahu akbar salasa marratin. Thumma qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu asal fa innahu. Cuba tengok mula deh. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada riwayat lain kata innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nanti kita tengok mula deh. Summa dhahika faqila ya amiral mu'minin min ayyi syai'in dhahikta qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala misla ma fa'altu thumma dhahika faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ayyi syai'in dhahikta qala inna rabbaka subhanahu ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lam annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Nanti kita tengok hadis ni. Dari Ali bin Rabi'ah berkata, aku melihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an didatang dengan kenderaan supaya dikenderainya. Jadi satu ketika Sayyidina Ali ni mari kenderaan. Unta ke kuda ke ada orang mari kenderaan untuk Sayyidina Ali naik. Maka tak kalau meletakkan kakinya Sayyidina Ali pada pelana kenderaan, berkata Sayyidina Ali, ni cara nak naik kenderaan ni, ingatlah cara nak naik kenderaan ni. Main depan. Cara nak menuju ke hadapan. Apa dia cara dia? Akak gaha ni depan. Tak payah juga tengah kan. Baru aja mari. Ni depan. SOP. Letak kaki ke pelana. Maksudnya kalau kita naik kenderaan kita, letak kaki atas kereta, letak kaki atas motor, kita baca bismillah. Cara naik kenderaan boleh naik, letak, baca bismillah. Maka ketika duduk di belakang kenderaannya, maksud kata duduk atas motor, duduk atas kereta,
Maka berkata Sayyidina Ali, Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kita dah baca dah ni. Nah, segala puji bagi Allah. Tengok, dak puji Tuhan sama-sama. Ni mata naik kereta mewah, naik motor sedap, naik lupa ke Tuhan. Dulu masa naik kereta buruk, alhamdulillah, bismillah. Awak naik kereta sedap lagi lupa dah, alhamdulillah. Tak suruh dia duk hijau boleh naik kereta besar. Tak boleh. Tu tanda tak comel dah tu. Tak comel dah tu. Tuhan nak pergi jauh dah tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allazi sakhkhara lana, yang mana menundukkan bagi kami ini kenderaan ni. Binatang-binatang lagu mana Tuhan beri ke dia tu boleh tunduk ke kita. Unta, kuda. Kalau ni pun samalah. Kereta ke motor ke, segala puji bagi Allah yang menundukkan ini bagi kami, dan padahal tidak kuasa kami baginya. Kami asalnya tak ada kuasa nak menundukkan mereka ni. Ada kuasa. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu kemudian membaca Sayyidina Ali ni, Ali bin Rabi'ah duk dengar lagi Sayyidina Ali duk baca. Maka membaca Sayyidina Ali, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 3 kali. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Bila duduk dah ni, lepas tu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian membaca Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha sucimu, sesungguhnya aku menzalimkan diriku ya Allah, maka ampunkanlah aku. Faghfirli, kita minta ampun dengan Tuhan. Ya Allah, aku buat zalim ke diri aku, ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa kecuali Engkau ya Allah. Kita mari dalam hati gitu. Kemudian Sayyidina Ali tadi tersenyum lepas pada dia kata Subhanaka inni zalamtu nafsi hingga akhir itu, dia tersenyum. Tengok. Jadi Ali bin Rabi'ah tengok Sayyidina Ali tersenyum. Maka ditanya, Ali bin Rabi'ah tanya kepada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin. Sebab waktu tu Sayyidina Ali jadi Amirul Mukminin dah, ketua orang Islam. Dari apa sesuatu yang menyebabkan kamu tersenyum? Apa kamu tersenyum tak tiba-tiba mu tersenyum lepas pada baca, naik kena baca tersenyum apa? Katanya Sayyidina Ali radhiyallahu an, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan seumpama yang aku buat. Kemudian Nabi SAW tersenyum. Apa aku baca tadi tu? Aku tengok Nabi SAW duk buat begitu. Baca bismillah, subhanallazi sakhana, patut alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka inni zalamtu nafsi hingga akhir. Kemudian lepas pada Nabi SAW buat begitu, Nabi senyum. Naik kena senyum. Jadi kerana itulah kata Sayyidina Ali, aku pun senyum. Gitu sebabnya. Tapi masa Nabi SAW senyum, aku pernah tanya ke Nabi SAW, ya Rasulullah. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, dari apa sesuatu yang menyebabkan kamu tersenyum? Apa ya Rasulullah kamu tersenyum? Sabda Nabi SAW, sesungguhnya ajaba Rabbi Tuhan kamu maha suci, ya Allah, reda dari hambanya apabila berkata hamba tadi. Tuhan suka dengan perkata hamba, ampunkan bagiku dosa. Waktu hamba kata faghfirli dzunubi itu, ini subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli dzunubi, ya Allah ampunkanlah dosaku, maka Tuhan suka. Padahal seolah-olahnya padahal mengetahui hamba bahawasanya tiada yang dapat mengampunkan dosa selainnya, selain pada Allah Ta'ala. Jangan dah lah. Siapa dia lagi dapat mengampunkan dosa lain daripada Allah Ta'ala? Awak main depan. Main depan. Nak depan. Nampak alah nak pergi duduk kedai kopi dah tu. Tu cara buat sahabat dulu turut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tengok rokon dua. Sunat bila menaiki tempat tinggi, cara bila kita naik kenderaan kan, nak pergi Lumpur ke, nak pergi Perlis ke, nak pergi Kedah ke, nak pergi mana ke,
Bila naik tempat tinggi sunat kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik tangga pun sama, tempat tinggi kan. Sunat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apabila turun dari tempat yang tinggi kita bertasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu cara. Faham ke tak? Ni nak balik ni, hari Rabu ni nak balik ni. Oh, naik bukit. Kalau kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak tahu Subhanallah, Subhanallah. Ayah kata waru anak aku. Kau nak jawab. Waru anak aku duduk pun berjuru. Dek. Waru anak aku. Seumpama itu juga datang riwayat hadis bila menaiki kenderaan. Dan pada kitab At-Tirmizi dan kitab Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila musafir berdoa. Ni, doa musafir saat ni doa khusus bagi naik kenderaan. Kalau nak pergi musafir jauh-jauh bacalah ni. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi ahli. Ni kena letak atas kereta ni, buku ni mudah. Tak letak atas kenderaan buku saat ni tanda molek. Ni doa masa naik. Ataupun ambil gambar ko ataupun tulis di kertas ko tepek di kenderaan kita. Doa naik kenderaan, doa nak pergi musafir. Baru ingat semua. Boleh? Tulis Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fi ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abati munqalabi wa min al-hawri ba'dal qawni wa min da'watil mazlumi wa min su'il mazlumi wa min su'il manzari fi ahli wa ali. Minta selamat dengan Allah. Ya Allah, engkau teman dalam perjalanan. Tuhan lah kita mintanya. Dia khalifah pada ahli. Maksudnya kita tinggalkan keluarga kita, kita serahkan keluarga kita pada Allah Ta'ala. Kita berjalan jauh-jauh, kita serahkan diri kita pada Allah Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kesusahan perjalanan. Susah berjalan ni. Sebab tu di antara doa yang mustajab, doa orang yang musafir. Tulis. Di antara doa yang mustajab, doa orang musafir. Sebab dia berada di dalam keadaan kesusahan. Orang sakit, ada orang mustajab juga tu. Ni kita ziarah orang sakit. Orang sakit yang minta kita doa ke dia biar sembuh. Kita sendiri tak minta doa dengan orang sakit. Minta doa dengan orang sakit tu. Pak cik haji tolong doa ke saya. Haji kata, ambo sakit bukan awak sakit. Ya, orang hok mana dalam keadaan sakit diuji oleh Allah Ta'ala, doa dia mustajab. Apa? Orang hok dalam musafir begitu juga, doa dia mustajab. Sebab dia menanggungkan kesusahan. Nak cari tanah tak tahu mana. Kalau dulu kan hok SOP dulu kan, nak cari masjid pun tak tahu mana, tutup habis. Nak maya atas kereta ke mana. Menanggungkan kesusahan. Kena kau tayar bocor kau gapo pula orang tak ada. Susah. Dan duka cita tempat kembali dari bengkok setelah lurus minta dengan Tuhan. Dan dari doa orang yang dizalimi minta selamat daripada orang, doa-doa orang yang dizalimi. Dan dari kejahatan tilikir pada ahli dan keluarga. Maksudnya orang yang dizalimi doa dia mustajab. Sebab tu kita minta selamat daripada doa orang yang dizalimi. Mudah-mudahan kita tak zalimi orang dan orang tak mendoakan ke atas kita. Dan kita minta berlindung juga kejahatan orang yang menilik buruk terhadap diri kita, dan keluarga kita. Minta dengan Allah Ta'ala lah. Jangan kena sihir baru minta dengan Tuhan. Kalau kena sihir baru nak minta dengan Tuhan, tu baik tu. Sihir, orang atas sihir tu satu benda yang baik. Apa? Sebab baru sedar kita ni dengan Allah Ta'ala. Kalau tak kena sihir, tak kena bomokok orang, tak minta dengan Tuhan, baru ingat ke Tuhan. Tu orang sihir ke kita tu, kita kena terima kasih ke dia. Awak kau sihir saya, terima kasih banyak deh. Apa? Menyetok dah kita yang sakit. Apa? Kerana awak lah saya ingat kembali kepada Allah Ta'ala. Ni boleh mak, Pak Mak, boleh. Ni Pak Mak kedai kopi ni. Nak molek Pak Mak. Pak Mak kedai kopi sedap hidup dia. Dah. Duk main catur ni. Tak molek bemak. Majlis ilmu ni bemak. Bemak dah. Majlis ilmu ni duk kedai kopi apa duk gitu. Duk meletek tak apa lagi kedai kopi.
Tapi duk meletek kita kedai kopi orang kata gila dah lah. Boleh memang. Doa ketika dihidangkan makanan, bila orang hidangkan kita makanan apa nak doa? Ana Abdullah ibni Amri bin As radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi ta'ami idza qurriba ilaihi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Orang tak sedar lah ni. Orang jenis malam doa. Yang kata hadis ni tidak sampai hak sahih. Hak sahihnya baca bismillah ya. Oh, patut Allah mabarik lana. Oh, bukan hadis yang sahih. Patut tak payah beramal. Masa malah nak doa lah. Oh, apa kan gini ni? Hadis juga. Sahih tak sahih tu pada masalah orang je siapa perawi tu jadi lemah. Jadi tu hasil dhaif dan sebagainya. Oh tidak sahih ni kita terima sahih saja. Masya-Allah. Orang tu gelakkan hati ni ke? Kau kurang nak beramal. Orang gelak hati. Ulama dulu katanya Maulana Husain kata ulama dulu cari hadis pisah cari biar nak hadis tu naik tahap. Kalau hasil cari ada kodok hok siapa nak naik jadi ada sahih li ghairihi ke apa. Orang ni molek hadis sahih pun dia cari ke dia usaha ke jatuh ke martabat hadis tu kepada tahap hasil dengan perawi-perawi ada. Hak tu kata mengaji gua no gini ni. Baiklah kita ambillah hak jenis bodoh ni muncul lah tu yang dia bodoh gini. Ni bijak pelajar ke susah pelajar. Dia bijak pelajar ni susah juga weh. Susah nak jaga. Nak lawan semua ulama suruh hebat. Jadi bodoh je lah. Ni jadi pada jadi bijak nak lawan anak ulama jadi tak tahu benar sebenar, tak nampak dak suruh bijak diri. Baik suruh bodoh lah. Kita suruh kita bodoh tak reti kita. Ni itu ulama ya. Biar selamat. Moga kita alim ada sekali setara mana. Nak dibanding ulama dulu. Dari Abdullah bin Amr bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila didekat kepadanya makanan. Orang mari makanan Nabi pun doa saja. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah rezeki ini. Fima razaqtana, pada rezeki yang kamu beri pada kami. Wa qina azabanna, tengok minta jauh dengan api neraka. Ni kemudiannya bila orang ajak kita makan, doalah etek kepada tuan makanan tu. Jangan duduk balas patung terima kasih daun keladi kalau boleh nak lagi. Gapo kau makan ni kau. Dok balas patung pula dah. Balas patung tu tak masalah. Doa kepada dia. Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lana wa lahu. Itu di antara doa. Ikutlah doa lagu mana? Ya Allah berkatilah dia ya Allah. Fima razaqtahu, apa hak dia beri rezeki wi makan ke kami ya Allah. Waghfir lana wa lahu, ampunkanlah kami, ampunkanlah dia ya Allah. Nah tu caranya. Ya kita ada beza orang mengaji dengan orang tak mengaji ni. Tak ketika Arab baca kau Melayu tak apa. Tuan rumah dengar pun sedap amin dianya. Ya Allah berilah bini kedua bagi dia. Oh kau amin. Dia kata kau sendiri. Amin. Dan nak juga. Nak ayat katanya bila kita doa kepada dia, dia suka. Dan itulah hak Nabi SAW ajar kepada kita. Bila orang buat baik pada kita, kita doa kebaikan bagi orang tak ni. Baik selesai situ. Tengok bawah tu, sunat makan dengan menyebut nama Allah. Jangan lupa pada Allah Ta'ala. Barulah ada keberkatan. Ada satu riwayat ni sahabat tanya, ya Rasulullah, ada orang ni makan kenyang, ada orang ni makan dengan kuantiti yang sama banyak, tetapi ini orang ni makan kenyang, orang ni makan tak kenyang. Apa? Nabi SAW kata, tu di antara sebabnya tak baca bismillah. Tak ada keberkatan.
Tak cukup makan sepinggir, ambil pula hak orang lain. Orang lain mari lewat kata, dia nak makan. Tu makan dengan sete yang panggil. Dak ambil hak orang pula. Haram. Ni, kalau hak kita sepinggir jelah, ni dah ambil lebih. Doa ketika selesai. Jadi bila kita makan saat ni, makan sebut nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan hok dekat dengan kita. Ni hadis Nabi. Ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma jalik. Makan yang dekat, jangan duk mulut jauh. Tak jauh dia panggil. Neh. Kena kau lado depan kita, kau makan lado dululah. Yang maksud kata jangan duk temuk napuk sangat. Neh. Tu dan disunatkan juga makan secara berjemaah supaya makan sedikit mencukupi bagi orang ramai. Makan jemaah tu molek. Neh. Makan jemaah tu molek kerana sikit pun dia jadi cukup bila ada keberkatan. Baca bismillah, molek-molek makan. Jangan makan dengan lahap sangat, bimbang takut kita tak boleh makan ni, orang makan kau. Jangan. Nama cekik. Dak pas pita kita mati tanah kubur, tak ada nak makan lah esoknya. Jangan kadang-kadang baca dilek-dilek. Pada rezeki kita tak gimana. Doa ketika selesai daripada makan. An Abi Umamah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rufi'a ma'idatahu qala alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyan muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Wa fi riwayatin kana idza faragha min at-ta'amihi wa qala marratan idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghayra makfiyin wala makfurin. Fi sahih al-Bukhari. Dari Abi Umamah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diangkatkan hidangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Masuk akad hidangan ni maksudnya selesai makan. Selesai makan. Doa gua nampak pada selesai makan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu doa apa? Di ahyana. Baca doa alhamdulillahi katsira. Biasa kita doa alhamdulillahillazi at'amana. Hak tu riwayat hak biasa kita dak baca begitulah. Hak ni hak riwayat lain sikit. Alhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Tengok. Ini di antara amalan sedikit tetapi pahala banyak ni. Bila kita sebut sebanyak-banyaknya pujian bagi Allah, sebilangnya makhluk. Kau hadis yang pertama dulu. Alhamdulillahi katsiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik, berkat padanya, yang tidak pernah habis dan tidak tertinggal dan tidak diperlukan lagi. Ghairu makfiyan muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, wahai Tuhan kami. Itu pada riwayat. Dan pada riwayat lain pula apabila selesai daripada makannya, ada riwayat kata setelah diangkat ke hidangan, ada riwayat kata setelah daripada selesai makan. Dan dikata pada kali yang lain apabila diangkat hidangannya maka berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam lain sikit. Alhamdulillahillazi kafana, segala puji bagi Allah yang mencukupkan bagi kami, wa arwana, dan memuaskan rasa haus kami itu habis minum, ghaira makfiyin wala makfurin, yang yang makanan ini tidak pernah habis dan tidak diingkari. Tu tengok tu di bawah tu ada dah kita nakal dalam kitab, dalam azkar tu sendiri sunat didoa kepada orang yang menjamu kita, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Boleh juga. Ya Allah, berkatikanlah dia dengan makanan yang dia beri pada kami ya Allah. Ampunkanlah dia ya Allah. Rahmatikanlah dia ya Allah. Boleh? Apa ni? Jangan pergi makan rumah orang waktu sedawa gitu, jangan. Beres. Balik dulu. Mudah dia. Doa ajaklah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lana wa lahum waghfir lahum warhamhum.
Supaya kita pergi majlis orang menikah sama juga. Barakallah. Kena gedik gitu baru ingat lagu. Barakallahu lakum. Doa. Kena doa. Tu beza orang mengaji dengan orang tak mengaji. Doa ketika mana bersin an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sahih Bukhari. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bersing seorang kamu maka hendaklah dia kata apa? Alhamdulillah. Mengikut doktor-doktor ahli kaji, orang yang bersing ni dia mengeluarkan benda-benda hak tak molek pada diri dia. Sebab tu dalam Islam kita sendiri disebut pada riwayat hadis, tu bawah tu akan ada. Agama suka orang yang bersing. Bersing pun jangan dekat orang lah. Nak bersing, hacu dekat orang. Tutup lah. Maksudnya bila kita bersing tu menguatkan tubuh badan kita. Tu tengoklah orang-orang sains tu sedap nak hurah bab ni. Orang sains kembali pada agama sedap dihurah benda ni. Bila bersing saat itu, bila kita selamat tu, satu benda yang sangat nikmat bagi kita. Begitulah. Jadi oleh kerana tu bila kita bersing, kita kata alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Allah. Dan berkata baginya saudaranya atau sahabatnya, yarhamukallah. Mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah Taala. Jadi satu ketika ada kisah seorang Yahudi dia buat pura-pura bersing depan Nabi. Tanda molek kisah ni. Seorang Yahudi dia buat pura-pura bersing depan Nabi supaya Nabi mendoakan yarhamukallah supaya Tuhan rahmati dia. Tapi bila dia bersing tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Tuhan memberi ke kamu hidayah dan membaik ke kamu. Ada satu cerita, seorang sahabat ni dia bersing. Nabi tak sebut apa-apa kepada dia. Seorang sahabat lagi bersing. Sahabat ni kata alhamdulillah, maka Nabi SAW mendengarkan dia sebut alhamdulillah, maka Nabi pun berdoa yarhamukallah. Sahabat yang pertama tak puas hati, ya Rasulullah, aku bersing kamu tak doa pada aku. Sahabat yang kedua bersing, kamu doa pada dia. Nabi SAW kata, kamu bersing, kamu tak puji Allah. Sahabat yang kedua tadi dia bersing, dia ucap pujian pada Allah. Maka oleh kerana itu aku mendoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati ke dia. Ingat bila kita bersing, doa dengan alhamdulillah. Sahabat hadap tepi sebut yarhamukallah. Gitu. Maka apabila berkata yarhamukallah, maka dikatakan kita pun balas balik ke dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ke petunjuk dan Allah Ta'ala membaikkan keadaan kamu. Boleh tu tengok nota kaki di bawah. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka orang bersih. Allah Ta'ala suka orang bersih ni bersih ni dia baik pada tubuh badan kita. Faham? Bersih ni dia buat baik tu pada kita. Ada setengah orang tu nak bersih tak jadi bersih. Sian tu nak bersih tak jadi bersih. Tak jadi. Dia benci orang yang menguat. Tuhan suka orang bersih. Orang menguat Tuhan tak benci. Tuhan benci. Kena kau menguat tak tutup mulut pula tak? Tuhan benci orang ni. Menguat ni tak boleh. Menguat. Sebab tu semampu kita, kalau kita nak menguat, jangan menguat. Kalau menguat juga tutup. Yang menguat ni menyakit.
Orang depan kita menguak, bah kita pun menguak. Ya lah tak? Hai, setes ngoti lah. Kita tak menguak, cuba tengok orang menguak. Oh, tak yang menguak kita pun. Setes kali. Tutup mulut. Sebolehnya jangan bunyi. Ni siap pun. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jangan bunyi je. Jangan bunyi muak. Usaha jangan buka sangat, tutup. Ni potok pek. Oh, kok pek lah ni hendak saing dengan orang Islam ni pun tutup mulut lah ni. Tak. Jangan. Maka apabila seseorang itu hendak menguak, maka perlulah dia menahannya sekadar yang kuasa. Bapa menguak Tuhan tak suka, kerana menguak itu daripada setan. Ya mana? Mengaji 2-3 butir kita. Oh letih. Mengaji 2-3 butir letih. Bukan 2-3 butir kan? Oh, 2-3 butir mengaji. Letih. Oh. Berapa butir mengaji ni? 2, 3, 4 butir. Letih dah. Lama duduk ngaji 30-40 butir sehari, tak ada letih ke apa. Orang ngaji 30-40 butir kita ni letih ni, balik jadi petani lah. Sesuai. Ataupun orang getah carilah. Banyak getah. Kalau saya pondok kita nak buat apa ni pun banyak pokok getah tu. Bolehlah nak daftar. Ni, kita tengok secara mana demo menoreh kita, insya-Allah lah kita sajih demo menoreh getah. Kita beri dah hari-hari nak berapa. Sekadar menoreh ni. Depan duk letih sebab. Kata ulama orang yang bersih ringan tubuh. Tu ulama ayat dah, tak ada ahli kaji sains. Ulama ayat dah. Orang yang bersih tubuh dia ringan sebab dia keluar mana tak boleh. Disebabkan kurang makan. Dan ia perkara yang disunatkan kerana menguraikan nafsu. Dia kurang makan dia bersih. Lepas tu kurang makan ni molek sebab dia menguraikan nafsu. Kok kita nak ngatuk letih gapo tu sebab makan banyak. Berapa kali makan sehari? 3 kali. Sekurang-kurang tu. 3 kali sekurang-kurang sehari. Tak tercapai lagi, insya-Allah lah lagi akan datang kita akan usul ke benda kau sak reda. Senang kami kita akan buat ke puasa. Insya-Allah doa-doakan. Nah. Isnin dan Khamis. Sedap ustaz Yusuf orang puasa kita puasa. Duduk pondok sangat, duduk pondok. Orang duduk sekolah ngaji sekolah puasa senang ni. Sekolah malu ke sekolah kita duduk pondok. Sampai begini lelek. Ni, ayo subhanallah tak usah lu. Ni mesti makan piyah, makan keluar. Puasa senang kita tak puasa. Malu. Kena puasa, kita insya-Allah kita usul ke, kita selari ke, selarah ke. Kata ulama orang yang bersih saat ni yang tubuh nafsu kurang makan dan memudahkan bagi ibadat dan bersalah dengan orang muak. Orang muak ni orang malah. Doa bagi lelaki selepas akad nikah. Ada sabda dalam Musnad Abu Ya'li. Abu Ya'la. Ni sedap juga ni. Dalam Musnad Abu Ya'la daripada Abu Hurairah, katanya daripada Nabi SAW bersabda, man haddasa hadisan fa'atasa indahu fahuwa haqqun. Man haddasa hadisan, siapa dia riwayatkan hadis dia fa'atasa, dia bersih. Fa'atasa indahu, maka dia bersih di sisinya. Fahuwa haqqun, maka apa hak dia bercara tu dia orang sebenar. Maksudnya kalau orang kecek, dia kecek, dia pun bersih. Disebut pada riwayat ni orang itu orang kecek betul ni. Ada satu tika babuli sikit, dia duk mengajar dia mening ni. Dia bersih. Dia bersih. Lepas tu dia berkata lah, orang bersih ni dia kecek betul ni. Cuma lupa hak ni. Kita tengok kita pun tanda ya ni. Ada dalam Musnad Abu Ya'la daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Tanda boleh. Rasa dalam azkar pun ada tulis, man haddasa hadisan fa'atasa indahu fahuwa haqqun. Sesal situ sedap ngaji hadis
Kita dulu dok ngaji syariat, fiqh, tauhid, ngaji nahwu soroh. Tapi kita suruh nak mati dengan ngaji hadis lah. Mudah-mudahan itu terima lah dah, amin. Lepas tu ulama hadis yang ada di Kelantan di Malaysia kita, berapa kerak ya ada. Ni kalau lo ni kat Maulana Hussein kita dah harap ni. Orang lain, orang kita ramai. Tak ada. Kita cerita juga tu nak ada anak-anak yang boleh bahagia hadis ni kat, dia mau mengaji sungguh, tidak mengaji malas buat kita lah. Dia mau balik boleh mengaji hadis, kita boleh tupai, amin. Doa bagi lelaki selepas pada akad nikah ni, yang nikah ni disebut dalam kitab, sunat kita tawar ke orang anak kita perempuan ni, sunat kita tawar ke kepada orang soleh. Sunat. Mari jumpa Tok Guru Pondok Ustaz, Babo, ada kodok tutup pakai hak aning sini ni. Nak awak jadi menantu. Sunat hukum dia. Ni orang soleh kita tu rumah kita, nak awak jadi anak kita menantu. Dia nak jadi anak kita menantu. Nak awak jadi anak kita tu bini dia. Tak terima. Ni bodoh. Orang soleh dah pergi ke tu. Bukan orang yang soleh, orang soleh, orang berjuru, orang dengar ni ulama dah. Betul. Makcik saya nak menikah dengan anak makcik. Tu dah. Awak ni siapa? Saya mengaji sini. Mengaji pokok tu mengaji. Tidak duduk saja dah mengaji. Duduk saja malah aku yang bunuh anak aku. Mengaji hotel dah, warning 2-3 putih dah. Baru 2-3 minggu. Dah. Merah sebab tu sebut pada hadis, orang yang mana mari orang soleh minta anak dia, tiba-tiba dia tak beri, kebinasaan di atas anak dia tu. Dah bila orang soleh mari minta dia tak si, tentulah orang yang tak soleh dia akan terima. Nak dia soleh dia akan terima. Tak bila orang tak soleh, orang soleh dia terima, bunuhlah anaknya. Pak ni lupa dah mopo. Dia tengok. Orang soleh mari, orang jujur mari tak nak terima. Orang lain siap tawar. Siap tawar. Adik nampak adik ni Jumaah lekat begini-begini. Ni jadi kru media lah berapa lah. Adik nak ke tak dengan anak moci. Dah. Gitu. Sepatutnya lah. Doa bagi lelaki selepas pada akad nikah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a al-insanu ay idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Suka ni ji. Suka je nikah ji. Satu ketika kita menikah. Satu ketika kita menikah. Tak ada ketika lain lah. Ketika tu yang kita menikahnya. Ketika lain. Satu ketika kita menikah. Tak tahu dah. Kita pun ingat dah. Orang tinggal budak cerita. Abang ingat dah dulu. Abang pas menikah kita tinggal rumah. Abang mari ngaji pondok. Kita kata ya Allah. InsyaAllah kita dah ingat. Katanya sama kata sebuah awak ni tak kena sembelih kau getino. Kena sembelih kau getino. Apa awak ni? Pas ni kemari dah kita pun lupa dah juga. Ingat-ingat gitu ya. Sebab tu ulama kata ni orang mengaji kalau yang menikah ilmu tu disembelih ke di antara pohon orang perempuan. Apa maksudnya? Lupa dah nak mengajinya. Tak ada. Alhamdulillah. 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 Di antara nikmat Tuhan pada hamba sendirilah hak ni. Boleh mengaji, boleh baca kitab lagi. Allah sukanya. Bini nak gapo huis mata. Tak talah dah. Pemper anak ada habis beli dah. Tak talah dah.
Orang lain ke nak iya ni. Orang lain kita sebelum nak boleh kata susah, kita beli je. Maka kita pun mikir menu. Katanya retina kita, kalau gini duk pondok, kalau gini ngajak agama, ngaji agama, anak pas ni wi ngaji agama. Wi ngaji agama. Rezeki hak tu, bukan main kerja semua tak ada nak main, ngaji pun tak ada. Duit boleh cetek Mosa burger, jual burger kan. Orang beggar ni baru buka. Bos dia molek ni. Tak ada waktu lain kalau kita nak jual. Ambil waktu ni agama, pilih usaha. Pilih di tangan kita. Orang tu nak kebaikan, Tuhan nampak, Tuhan nampak. Sebab tu kita ucap terima kasih banyak pada Allah Taala. Dah ni lah kita minta nikmat Allah Taala, janganlah tarik. Hak anak bini cukup nafkah, diri kita cukup dengan kita nak mengaji, dengan kita nak dalami agama, cukup dah ya Allah, cukup dah ya Allah. Nampak ke tak weh? Bapa kita buat gini. Nanti kita insya-Allah kalau Allah Taala beri rezeki doa lah, kita buat rumah besar pula. Di pondok insya-Allah. Bukan nak kata banyak duit. Nak duit tunjuk pada masyarakat, orang ngaji agama pun boleh lebih daripada orang tak ngaji agama. Enggak anak ngaji pondok nak akak apa. Terus-terus kita kata dah, hok mana kita tak boleh buat tulis kitab sikit sebanyak ni. Hok kita boleh duk tulis kitab, hok kita boleh duk ajar orang, boleh duk beroyak kau sikit sebanyak dalam kadang bodoh kita ni sendiri. Kita berkata banyak mana. Ya kita mengaji juga universiti, kita mengaji juga college, kita mengaji juga di sekolah-sekolah agama. Tapi terus-terus kita kata, hok banyak kita dapat, hok betul-betul kita boleh pondok. Bukan nak je mana-mana tempat dah. Ada kelebihan masing-masing. College, universiti, mahal, ada kelebihan haji. Tapi tu kita kata hak kita dapat banyak, tak ada lah keberkatan di antaranya di pondok lah. Tak pernah menyesal sesaat pun kita duduk mengaji sini. Hak kita menyesalnya ada beberapa malam kita kita duduk rehat-rehat, kita tak mengaji. Hak tu hak menyesalnya. Itu terjadi kadang-kadang keluarga kita pergi bercuti ke Langkawi ke gapo, tanyalah anak-anak kita. Kita nak mengaji ya. Padahal alhamdulillah nikmat Allah Taala tu yang nak begini. Nak sedap dengan benda ni. Nak sedap. Tu alhamdulillah. Awak semua amin. Tak bimbang dah penuh. Tak mikirlah saya nak pergi kerja kila mana. Tak payahlah. Awak dapat mutiara, awak buang mutiara pergi ambil kaca. Bodoh. Mutiara. Kena ada mutiara. Hanya jauh hari yang mengenai ke manika ni. Tak kerti sangat nak buat ayatnya. Peher tak apalah nak pergi peher ya. Lewat sini. Baik. Doa bagi lelaki selepas pada akad nikah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada seseorang berkahwin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Gitulah kalau kita pergi rumah orang menikah ni, boleh. Kalau lupa ambil buku ni, getih baca. Getih baca. Mana serius tu. Lekeh wala. Nak habis dah ni leh. Nak habis dah. Kalau lupa ni, ambil ni. Baca tu video. Barakallahu laka. Okey, ingat lagu dah kata. Semoga Allah memberkati bagi kamu dan bagi Allah Ta'ala memberi berkat ke atas pekerjaan kamu. Nikah ni kerjaan sangat besar. Nikah ni kerjaan sangat besar. Bila menikah seorang daripada anak adik, menepiklah syaitan. Binasalah atasku. Selamat dah separuh daripada agama. Syaitan menepik.
Ya wailah cilaka aku. Ni masa tak nikah tak selamat lagi ni. Tengok reti no. Dah. Kadang nikah selamat sikit. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Menunduk ke pandangan mata kurang sikit nak tengok retina. Dan selamat kemaluan kita daripada nak berlaku ke zina. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Nikah. Kalau ada kemampuan nikah lalu. Jangan tunggu lama. Tunggu lama tak molek. Nikah lalu. Sebab zaman dulu ni zaman fitnah. Kita duduk saja-saja pun macam-macam benda naik. Ni. Tak boleh tahan. Masya-Allah. Masya-Allah. Nak tengok saja. Berlawak tengok saja. Dia buat kerja dia pula lah. Saya tak kata buat kerja. Saya kata buat kerja dia pun kata mereh. Kata mudah itu warok lah. Itu zaman sekarang. Zaman dulu nak ada benda-benda susah. Nak tengok retina pun mujur nak ada tengok. Ni learning tak tahu gimana dah ada rumah yang boleh duk tengok benda-benda kat sini. Menikah. Nikah lah. Kalau seronok boleh. Oh ya. Ni kita ejah Ustaz Reda tolong ejah siapa duk kelamin ngaji nak nikah dah ni. Ya. Ni. Nak nikah. Nikah lah nak kan. Tak salah. Tak boleh lah kecil sangat ni. Tak ada nak akak retina ni tak ada lagi ni. Kecil hangat ni, kecil balik. Usah-usah ke boleh lah nikah. Lepas tu mengaji ustaz, kalau dah kita minat, kita akan bertupu. Kalau tak minat, tak menikah, tak mengaji. Lama mana tak menikah luar mengaji? Dah. Lepas tu, susah apa kau menikahnya? Menikah. Lepas tu kita sarankan menikah. Budak-budak you, menikah. Budak-budak sekolah menengah, menikah berlaku. Tak selamat masuk sekolah lah ni. Selamat ke? Tak selamat. Masuk sekolah agama selamat ke tak? Duk pondok selamat ke tak? Duk je. Selamat juga. Ada di sekolah je lah. Nikah. Tak apa. Kalau susah sangat panggil saya pergi aja. Nak? Aja. Maki. Apa? Apa ni Ji? Mana Ji? Apa ni? Maki. Mati ingat anak mati tu maksud sangat ke? Gitu. Zaman dulu zaman fitnah ni ingat maksud sangat ke? Aja tanya. Maka nak tebuk terhadap waliyazubillah. Tapi banyak beratuk gitu. Mak pak tak tahu pun je. Ya suruh anak tak bawa pakai nikah. Ya tahu nak nikah makan nikah dia tak tengok mudah. Tidak semua, setengah-setengah. Baik itu doa ketika bersama isteri hajat bote. Ni adik-adik ni keluar dulu adik-adik. Tinggal habis-habis deh. Keluar dulu adik-adik. Ni doa bersama isteri dah ni. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma min turuki katsiratin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu. Itu wa fi riwayatil Bukhari lam yadurruhu syaitanun abadan. Allah. Mustahil Nabi menipu, mustahil. Fi sahih Bukhari wal Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari banyak jalur, betul riwayatnya banyak jalur ni. Setiap hadis ini nih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu mendatangi istrinya maka berdoa, bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, kami minta berlindung daripada syaitan, dan jauhilah syaitan daripada benda yang kamu nak rezeki ke kami. Apa dia? Anak. Nak tanya benih tu doa mungkin main.
maka ditakdirkan bagi mereka berdua anak dan tidak memudaratkannya. Jadi kalau malam kita bersama isteri kita tu, kita dapat anak, malam tu kita berdoa dapat anak lekat, maka anak tu tidak akan didapatkan mudarat. Selamat anak tu daripada setan. Dalam riwayat Bukhari disebut tidak memudaratkannya oleh syaitan abadan, selama-lamanya selamat pada setan kat wali dah lah. Tu ada berlaku ni. Masya-Allah. Dia kata, ustaz saya tengok retina saya lupa dah nak doa ni. Dah hijau. Tak molek tu, cuba usahakan. Tepek dia ni, kalau lupa kat tepek dia ni doa tu. Okey di kepala hati tu kau, susah sangat kan? Ni, tulis di tangan tu kau ikut pandailah. Tak ada sikit malai pengantin sunat lelaki baca bismillah. Kemudian dia pergi dahi isteri, lepas tu dia baca. Dahi kau, bumbung kau. Barakallahu likulli wahidin minna. Barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi. Maksudnya apa? Moga Allah Ta'ala memberi keberkatan bagi kita berdua, likulli wahidin minna, bagi tiap-tiap daripada kita seorang, fi sahibihi, pada taulannya. Maksudnya mudah-mudahan Tuhan memberi keberkatan pada kita semualah. Kemudian dia baca pula, Allahumma inni as'aluka khairaha. Baca gitu. Baca bismillah, barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi. Lepas tu baca Allahumma inni as'aluka khairaha. Tak nak molek habis-habis nak menikah. Budak-budak biar lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Doa ketika tahnik bayi, boleh anak dah lah weh. Sebentar boleh anak semalam so lagi dah lewat dah. An Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari lah jalur daripada Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Mari ikut jalur ni daripada Yaman, ingat ni Yaman. Radhiyallahu an qala wulidali gulamun fa ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamratin wa da'a lahu bi barakatin. Hadza lafzul Bukhari wa Muslim illa qawluhu wa da'a lahu bil barakati fa innahu lil Bukhari khassatan. Dari Abu Musa al-Ash'ari berkata, telah dilahirkan bagiku seorang anak. Maksudnya aku dapat seorang anak. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah dapat anak, pergi cari orang alim kampung. Semua dia suap selalu anak kita. Maka menamakan anak sani Ibrahim. Tengok tengok rokam bawah. Kerana pada hadis lain disebut namakan dengan nama-nama Nabi. Nama yang paling syariat Allah Ta'ala Abdullah Abdul Rahman. Dan disunat membuat akikah pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya dan diberi nama seperti pada riwayat Samurah bin Jundub. Adapun pada riwayat Abu Musa diberikan nama pada hari kelahiran lagi. Jadi tak apa, nak beri anak nama hari pertama lagi pun boleh, nak beri anak hari ke-7 masa kita tahnik anak pun boleh. Jadi hak beri anak hari pertama ni riwayat Abi Musa al-Ash'ari. Itu dah hak soal jawab akikah. Sebelum akikah tu ambil hal ini Abi Musa al-Ash'ari riwayat dia. Dan ditahnik dengan tamah dan mendoa baginya dengan keberkatan. Ini lafaz Imam Bukhari. Dan menambah Imam Muslim kecuali pada katanya dan mendoa baginya dengan berkat. Ada khilaf lah. Hak riwayat ada seriwayat tak ada sebut kata doa dengan keberkatan. Maka sesungguhnya bagi Bukhari saja hak kata wada'alahu bil barakati, itu hanya riwayat Bukhari, tidak pada riwayat Imam Muslim. Ila angkau doa apabila mendengar ayam berkokok dan suara hima. Dengan ayam berkokok nak baca apa ji? Dengan hima nak baca apa? InsyaAllah kita penutupkannya pada esok hari. Wallahu a'lam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah malam ni kitab Misbah Munir. Lepas tu esok, malam esok dah ada lah cuti. Nah,